Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya, mereka terlepas dari hukuman itu. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahwasanya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat sebelum ini bercakap dengan had hirabah. Hirabah yakni penderhaka. Penderhaka kepada pemerintah. Penderhaka kepada pemerintah Islam yang melaksanakan hukum Islam. Mereka ini dianggap bukan saja menderhaka kepada pemerintah, tapi mereka menderhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yuharibunallaha wa rasulah. Mereka dilihat kepada beberapa kesalahan yang mereka lakukan. Hukum, tindakan yang boleh dikenakan terhadap mereka dilihat kepada jika mereka melakukan kerosakan di bumi dengan membunuh, maka tidaklah dia dibalas bunuh. Tetap dibalas bunuh. Atau kalau mereka itu membunuh dan merampas harta benda, mereka dipalang. Kalau pula mereka itu merampas saja, rampas, potong tangannya. Kalaulah mereka itu mengganggu ketenteraman awam, hendaklah dibuang negeri. Baiklah, jika orang ini dalam usaha mencari untuk menangkap, dia lebih awal bertaubat. Dia sudah bertaubat, tak sempat polis tangkap dia. Mereka bertaubat lebih awal. Kalau mereka begitu, biarkan mereka. Biar rugi masa tangkap dia. Rugi boleh menjimatkan masa, boleh menjimatkan tenaga, biar supaya dia kerana dia bertaubat lebih awal. Artinya lari daripada tangkapan lebih baik. Lebih baik. Ini hukum Allah. Dosa kesalahan yang bersabit dengan hak Allah. Hak Allah. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat sebelum kamu menangkapnya. Sebelum daripada dia ditangkap, dia dari awal bertaubat, maka dia terlepas. Yang terlepas ini, kesalahan dia mengganggu ketenteraman awam. Tidak termasuk kesalahan membunuh. Kesalahan membunuh itu hak manusia, hak nyawa. Dia mesti mendapat keredaan daripada pihak waris terlebih dahulu. Jika pihak waris mahukan qisas, maka wajib diqisas. Jika pihak waris memaafkan dia perlu membayar ganti rugi. Baik, ganti rugi. Pihak pemerintah tidak mempunyai hak untuk membebaskan dia daripada hak nyawa, hak waris. Demikian juga jika dia merosakkan harta benda, dia mencuri, merampas, dia mesti dihukum menurut hukum yang telah ditetapkan, sama ada potong tangan, pulangkan barang itu, kemudian bertaubat. Tanpa memulangkan barang, maka ramai orang nak bertaubat kalau macam tu. Jadi ini yang berkaitan dengan kesalahan mengganggu ketenteraman awam. Dia buat misalnya perarakan jalanan misalnya, dia ini pun sudah merugikan kerajaan. Jadi yang ni ayat menyatakan illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat, mereka ini terlepas. Jika terlepas, maknanya dia tidak perlu lagi diambil tindakan, ditangkap. Ada dua hikmat di sebalik itu. Pertama, hikmatnya menghargai taubatnya. Kalau dia sudah bertaubat, mengapa nak ditangkap lagi? Apa yang nak dikenakan terhadapnya? Dia lebih dahulu sedar bahawa kesalahannya, bahawa dia telah melakukan satu kesilapan dan dia sudah bertaubat. Bagaimana boleh dikenali orang yang bertaubat? Boleh jadi dia mengaku dia bertaubat, pada halnya dia nak kumpulkan kekayaan, dia nak buat persiapan, nak siapkan strategi lain. Strategi yang pertama tak betul. Tak betul, dia kata dia sudah bertaubat, kalau dia ingin melawan.
ingin melawan, dia mengambil peluang untuk kumpul senjata misalnya, di mana boleh dikenali. Orang bersalah, dia boleh bertaubat bila-bila masa saja untuk meringankan hukuman yang akan dikenakan ke atasnya. Bukankah begitu? Sebenarnya pihak berkuasa boleh menilai sama ada dia benar-benar bertaubat ataupun tidak. Pertama, barangkali boleh dilihat kepada cara hidupnya, boleh diketahui, boleh dilihat, boleh didapati maklumat daripada rakan-rakannya, daripada tempat yang dia berada dan sebagainya. Ini boleh dipastikan. Jika ada tanda-tanda bahawa mereka sebenar-benarnya telah bertaubat, maka bebaskan mereka. Tetapi senjata tidak boleh diberi kepada mereka kerana tidak dipercayai. Jika mereka bertaubat dan tidak ada lagi senjata padanya, artinya mereka ini betul-betul bertaubat. Maafkan saja kepada mereka. Ini lebih baik, kerana pertama ialah menghargai taubat seseorang. Menghargai taubat. Taubat adalah satu perkara yang sangat besar. Taubat Allah Subhanahu wa taala bagi pihaknya. Sebab memerangi ini, pihak pemerintah sebenarnya dia khalifah. Dia menjalankan kuasa bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Kalau pihak Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bebas, maka bebaslah mereka. Tidak ada lagi dendam di dalam Islam ini. Tidak ada. Illa allazina tabu, kecuali orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka ditangkap. Dikecualikan. Kita sebutkan tadi, lari adalah lebih baik. Mengaku membuat kesalahan dalam Islam sebenarnya tidak merangsang seseorang itu. Kita mengaku bahawa kita telah melakukan kesalahan sana sini. Hak dulu, hak pernah Jepun dulu, kita mengaku semua. Tak ada. Ini orang tidak faqih, ini orang tak ada ilmu mengaku kesalahan. Kita berbuat kesalahan yang menyabitkan hukum jenayah, kita akan terima padahnya. Kalau jika kesalahan ini tidak diketahui oleh sesiapa pun, tidak diketahui, tindakan dibuat tanpa pengakuan, maka tidak mengaku adalah lebih baik. Pertama, menutupkan kesalahan itu dari diketahui umum. Yang kedua, serahkan dosa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia lebih adil daripada manusia. Lebih adil, itu lebih baik. Kisah Ma'iz mengaku bahawa dia berzina. Beberapa kali mengaku dia berzina, sekalipun Rasulullah memberi peluang untuk dia menarik balik ataupun untuk dia diam saja. Beberapa kali Rasulullah beri peluang, tapi dia mengaku juga, inni zanaitu ya Rasulullah tahhirni. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku. Sampai 2-3 kali Rasulullah terima. Kalau begitu, hukumkan dia. Ulama mengulas melihat kepada peluang-peluang yang diberi oleh Rasulullah kepadanya untuk menarik balik pengakuan ini, tetapi dia mengaku juga bermakna dia tidak faqih, dia tidak mengaji hukum fiqh. Dia tidak mengaji. Jika dia faqih, jika dia memahami dalam Islam ini tabiat hukum, undang-undang, hudud di dalam Islam ini, maka dia akan diamkan kesalahan dirinya. Tetapi dosanya sangat besar bagi orang yang melakukan kesalahan. Kemudian dia pecahkan rahsia kesalahan yang dilakukan itu, menyebabkan dia dihukum. Ini satu kesalahan yang lain. Jadi kalau begitunya, di sini orang yang bertaubat, dia lebih tahu tentang dirinya sendiri. Dia bertaubat, dia orang tahu bahawa dia telah memimpin satu kumpulan penderhaka. Dia telah memimpin. Jadi ini yang diketahui. Boleh jadi ada lagi yang tidak diketahui. Berapa banyak harta benda yang telah musnah, berapa banyak kerugian yang telah ditanggung oleh pihak berkuasa. Ini dia lebih mengetahui. Jika disembunyikan, maka Allah lebih dahulu menyembunyikan daripada dirinya. Min qabli an taqdiru alaihim. Ini taubat berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Taubat dengan hak manusia boleh jadi, semalam kita sebut ada sikit keliru. Kita katakan orang yang menyimpan ataupun mempunyai harta haram padanya, dia boleh lepaskan dirinya dengan membuang hartanya ini kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Katakanlah saya mempunyai wang haram. Wang haram ni wang riba dulu. Wang riba. Sepatutnya riba ni kena pulangkan kepada tuan dia, tapi tak boleh nak pulang dah, tak tahu di mana dah tuan dia. Macam mana saya ada wang ni? Saya ada wang. Dalam keadaan ini apa yang saya harus lakukan, yang boleh lakukan, sama ada untuk bertaubat, kita buangkan wang ni, buang, bakar, buang di laut umpamanya. Dan ini saya sebutkan
ini tidak menghormati harta. Tidak menghormati harta. Harta mempunyai syakhsiahnya sendiri. Jadi kalau begitu jalan lain mesti diambil. Jalan mana? Jalan membebaskan diri, bukan bersedekah ya. Bukan bersedekah. Sebab sedekah dengan harta haram tak ada pahala padanya. Yang ada pada kita ini bagaimana saya ingin bebaskan diri saya daripada wang ini. Simpan tak ada guna. Nak buang pun tak boleh, beri kepada orang yang berhaknya. Berhaknya itulah fakir miskin. Fakir miskin berikan kepadanya tanpa niat pahala sedikit pun. Ini tujuannya untuk bebaskan diri. Adapun makan riba dulu haram tetap haram. Wang yang diberinya kepada fakir miskin tak dapat pahala sikit pun. Tak ada pahala. Yang dia untung, dia boleh bebas diri daripada, boleh bebas tanggungjawab dia terhadap harta ini saja. Jangan pula ada orang mengatakan kalau begitu kita buat ambil wang haram lah apa dulu, kemudian kita bertaubat dah pula. Taubat dosa itu tak terlepas. Dosa itu tidak terlepas. Dosa riba, dosa berjudi dan sebagainya tidak terlepas. Tetapi jika wang ada, dia boleh bebaskan diri daripadanya. Dan inilah pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, dan pendapat Imam Al-Qurtubi dalam bukunya Tafsir Ayatul Ahkam. Dan perkara ini saya ingat satu ijtihad yang cukup yang tepat daripada fatwa, setengah fatwa mengeluarkan fatwa, dia kata wang haram yang ada pada kita seperti wang riba, hendaklah wang itu dibekukan dan dimusnahkan wang itu, kerana wang haram untuk kita, haram untuk semua orang. Imam Ghazali kata haram untuk anda tapi tidak haram untuk orang miskin. Apa salahnya mereka? Mereka tidak berjudi. Wang ini sudah jadi milik Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Sebab tuan dia kita sudah tidak diketahui siapa mereka lagi. Baiklah. Illa allazina tabu, kecuali orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu tangkap mereka. Sebelum kamu dapat menangkap mereka, kamu ini merujuk kepada pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa ini pun, pihak berkuasa ini dia ada orang di bawah dia, ada pegawai-pegawai keselamatan dia misalnya. Mereka ini rujuk kepada pihak berkuasa. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahawasanya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah yang Maha Pengampun, Allah amat mengasihani. Jadi ayat ini tersirat di sebaliknya, di sebalik ayat ini bahawa ilmu ini kadang-kadangnya manusia menjadi mangsa kerana dia tanpa ilmu. Kita jadi mangsa hidup susah kerana tanpa ilmu. Kita tak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka kita tidak lari, pergi serah diri. Mengapa serah diri? Serah diri dia kata muncul saja, kita tak payah duduk cari. Jangan menyerah diri, lari. Kemudian disarankan pula kepada pihak yang berkuasa supaya maafkannya. Maaf sebab dia sudah melarikan diri. Kemudian setelah melarikan diri dia bertaubat. Ayat menyatakan di sini, hendaklah kamu mengetahui, hendaklah kamu tahu, fa'lamu, akibat daripada tidak tahu kamu mengalami beberapa kerugian. Fa'lamu, hendaklah kamu mengetahui, annallaha ghafurur rahim, bahwa Allah Maha Pengampun. Tak cukup Maha Pengampun, boleh jadi dia Maha Pengampun tapi dia tak Maha Ampun. Umpamanya dia mempunyai kehendak yang cukup bebas, dia Maha Pengampun tapi tak Maha Ampun, boleh jadi begitu. Tetapi disambung pula dengan Ghafur ini Rahim. Rahim Maha Pengasih. Maha Pengasih tak boleh buat apa lagi dah. Maha Pengasih, bila ada Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, pengasihan itu, sifat kasih sayang itu mendesaknya apabila digabungkan dengan pengampun dan pengasih pula, mestinya diampun, mestinya disebab Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih. Setiap ayat Al-Quranul Karim menggandingkan nama Allah ini dalam Quran cukup banyak. Di sini Ghafurur Rahim, kadang-kadang Azizun Hakim, Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Tempat itu memerlukan dua nama ini digandingkan serta. Tak cukup dengan satu nama. Maha Pengampun saja tak cukup, Maha Pengasih saja tidak cukup. Dia Maha Pengasih tapi tak ada kuasa untuk mengampun. Tak kampun juga, kasih-kasihlah. Nak buat macam mana, kita tak ada kuasa katanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dua tiga perkara dalam ayat ini barangkali menjadikan semua orang yang bersalah itu lega, bahawa di sana ada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih besar lagi. Kuasa Allah, jika dosa itu hubungannya antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan,
maka hendaklah perkara ini diserahkan kepada Ghafur Rahim Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa yang membabitkan manusia, nyawa ataupun harta benda, ini mesti diselesaikan. Kerana hak manusia tidak ada pihak lain yang boleh mengambil alih, yang boleh mengampun bagi pihaknya. Tidak boleh, sebab dosa manusia. Dosa manusia mesti diselesaikan. Ada dua perkara yang membabitkan dosa manusia, nyawa ataupun harta benda. Itulah dia ayat penutup kepada hukuman hirabah, had hirabah. Hirabah maknanya penderhaka. Kemudian seterusnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wallahu subhanahu wa ta'ala.